Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada pengurusi juga naiknya Direktur Kawasan Taiping, yang berhormat Si Wakuma selaku Wali Parlimen Batu Gajah, saya hormati Puan Nursyida, isteri kepada mangsa yang dipenjarakan baru-baru ini bersama dengan keluarga, seluruh ahli-ahli jawatankuasa PAS Kawasan Taiping, Ketua Dewan Pemuda, Ketua Dewan Muslimat, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala jadi pada malam ini dapat bersama-sama kita bertemu, mengadakan perjumpaan, kita bersolat hajat, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan kekuatan untuk kita untuk meneruskan lagi perjuangan ini. Dan juga pada malam ini kita dihadiri oleh yang berhormat bagi Si Wakuma kita untuk mungkin ada penjelasan lanjut berkenaan dengan isu yang berkaitan. Juga kita ada isteri kepada mangsa tahanan, dan saya mohonlah kepada sahabat-sahabat kita yang ada di luar boleh masuk ke dalam, kerana ruang di dalam ini masih lagi lapang untuk kita isi. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, seperti mana yang telah kita ketahui bahawa pada 13 hari bulan yang lepas keputusan Mahkamah Kuala Kangsar memutuskan bahawa 13 aktivis kita telah pun diputuskan dipenjarakan selama 2 tahun dan didenda sebanyak RM5,000. Jadi apakah kesalahan mereka? Hanya berhimpun untuk minta supaya ditangguhkan angkat sumpah kerajaan haram yang merampas daripada rakyat, yang majoriti rakyat memilih Pakatan Rakyat untuk memerintah negeri Perak. Mereka rampas, dan pada hari itu angkat sumpah akan diadakan. Jadi himpunan itu untuk minta supaya ditangguhkan angkat sumpah kerajaan yang baru. Tapi mereka ditahan dan dibicarakan, dan hari ini kita lihat keputusannya yang kita tak boleh nak terima sebegitu berat kesalahan yang diletakkan kepada mereka. Tanpa rayuan, walaupun biasanya selalu peguam akan minta ditangguhkan untuk rayu, sementara menunggu proses rayuan itu mereka dibebaskan, tapi tidak ada, mereka terus dibawa pada hari itu untuk dipenjarakan. Kesalahan mereka begitu saja untuk minta supaya tangguhlah dulu angkat sumpah, kerana begitu cepat keadaan berlaku, rampasan kuasa jatuh dan sebagainya. Dan kesalahan mereka bukannya mencuri, merogol, merompak, membunuh. Ada pistol, ada senjata api, bunuh orang. Kesemua mereka ini adalah orang-orang yang dilihat sebagai orang yang terpelajar. Adanya bekas guru yang berkelulusan,
mereka bukan orang jahat. Kenapa tidak ada pertimbangan latar belakang siapa mereka? Adakah mereka ini berlatar belakang jenayah? Adakah mereka ini berlatar belakang pengedar dadah? Kenapa tidak diberi pertimbangan? Berilah pertimbangan. Tidak diberi pertimbangan itu. Dengan keluarga mereka yang cukup ramai, yang masih sedang membesar. Rata-rata saya tengok umurnya sekitar 40-an. 40-an, ada seorang 50-an, yang bawah 40-an ke bawah, dan ada sedikit 30-an. Yang mempunyai isteri, yang mempunyai tanggungan, yang punya anak kecil, seorang ibu tunggal. Inilah dia, kita lihat perjalanan yang ada di negara kita, Malaysia. Rakyat cuma mahukan sesuatu yang lebih adil, yang lebih baik. Kesalahan ataupun hukuman yang diterima itu kita lihat. Kita sebagai orang biasa, kita tak boleh nak terima. Namun begitu, itulah dia perjuangan yang perlu kita bayar. Jadi mereka sudah menerima dugaan itu, dibawa masuk ke dalam terak tulis dan sekarang berada di penjara. Adakah kita di luar boleh bersenang lena, duduk sahaja, membaca surat khabar, mengetahui hanya perkembangan-perkembangan semasa saja? Yang mereka keluar, anak isteri ada yang tidak tahu apa kesudahan dan tidak tahu mereka sedang dibawa ke penjara. Ada anak isteri yang tidak tahu, tidak dapat untuk dihubungi, terus dibawa. Kita hari ini boleh tidur lena. Jadi 2 tahun tuan-tuan. Ada yang menyewa rumah, ada yang anaknya bersekolah, ada anaknya di universiti, ada anaknya bersekolah swasta yang perlu dibayar setiap bulan, ada anaknya yang perlu dihantar ke sekolah. Jadi kita mohon kepada sahabat-sahabat, selain kita mengirimi doa kita supaya mereka diberikan kekuatan, ketabahan, dan juga kita minta supaya tuan-tuan memberikan sumbangan di segi material, wang ringgit, kerana proses rayuan ini paling kurang pun kita memerlukan lebih kurang 30,000. Itu paling kurang lah. Itu belum lagi panjang proses itu berlaku. Mungkin dia boleh menjangkau 50,000, 80,000, denda belum bayar lagi. Bagaimana nasib yang di luar? Sebab itu kita minta supaya tuan-tuan pada malam ini nanti boleh memberi sumbangan, dan selepas ini juga tuan-tuan tolong bagi tahu kepada sahabat-sahabat untuk kita sama-sama memberikan sumbangan, mengumpul dana ini untuk membantu sama ada proses rayuan ini ataupun keluarga bangsa ini. Yang kita tahu tak semuanya mempunyai kewangan. Mungkin pendapatan suaminya boleh, ketika suaminya ada boleh untuk membiayai seluruh keluarga. Tapi kalau suami tak ada, mungkin yang dulunya mereka mampu untuk berkereta, mampu untuk pergi ke mana makan dan sebagainya, sudah tidak mampu. 2 tahun bukannya satu masa, jangka masa yang singkat, tuan-tuan. Anak kita 2 tahun silap boleh berjalan. Jadi insyaAllah kita akan keluarkan bagi PAS Negeri Perak, Lujinak Kebajikan dan Masyarakat, kita akan keluarkan satu template untuk boleh diedarkan kepada sahabat-sahabat kita. Kita bagi nombor akaun di situ dan kita berikan sumbangan apa saja yang ada. Tolong, itu saja yang mampu kita buat.
Kita nak berperang, tak boleh nak berperang. Mana boleh nak berperang? Kita berperang je lah. Berperang dengan wang ringgit, mental, cabaran dan sebagainya. Yang tak ada, yang tak mampu, kita berikan sumbangan man jahaza wazian faqad wazza. Siapa yang menyediakan peralatan untuk berperang, seolah-olah dia berperang. Kita nak berperang dengan mahkamah ni, nak kosnya, nak apa semua. Jadi tuan-tuan, mereka dah memang tersedia dah, berada dah. Jadi kita lah pula memberikan sumbangan. Moga-moga ganjaran pahala Allah berikan setimpal dengan apa yang mereka juga perlugi dan kita juga perlugi. Mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu, kita di luar pun memberikan sumbangan yang boleh, orang kata, setakat mana yang kita mampu dan setakat mana kita boleh usaha dan sebagainya, kita cuba usahakan, insyaAllah. Jadi tuan-tuan, saya harap untuk pada malam ini, kita di Taiping ini, kita akan lancarkan dan seterusnya kita akan lancarkan di tempat-tempat yang lain, insyaAllah, bagi meringankan, membantu proses guaman dan sebagainya, supaya memudahkan untuk kita bantu sahabat kita yang berada dalam dan juga keluarga-keluarga mereka yang ada di luar. Jadi sekali itu saja tuan-tuan, malam ini kita ada ceramah. Puan Nushita kita datang daripada Kuala Lumpur jauh. Daripada Kuala Lumpur datang bersama-sama demonstrasi. Akhir sekali suaminya masuk ke dalam. Tadi saya baca satu artikel kata nak jual rumah. Nak jual rumah. Habis siapa yang nak tanggung mereka untuk membiayai kehidupan selama 2 tahun? Rumah nak jual. Jadi kita makan ikan siakap. Jadi teruslah makan ikan siakap tu, sumbang untuk tabung ikan siakap itu. Ini kita kalau makan seminggu sekali, sumbangkan sekali, sumbangkan 2 kali untuk itu. Jadi 2 minggu kita tak payah makan ikan siakap. Jadi sumbangkan. Boleh tak boleh tuan-tuan? Jadi sekali itu saja insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar.